Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, OBT, para asatizah, para alim ulama, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat Allah. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita hadir pada hari ini solat maghrib berjemaah. Moga-moga ibadat yang kita lakukan itu, kewajipan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ianya sebagai satu tanggungjawab sahaja, tetapi solat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, yang mana dengan kita melakukan ibadah solat itu, dia akan mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan juga perkara-perkara yang mungkar. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada kehidupan kita semua dalam kesibukan aktiviti harian kita. Allah Ta'ala masih berikan kepada kita kelapangan waktu untuk hadir. Jadi insyaAllah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam topik ilmu qiraat. Kita menggunakan sebuah kitab yang bertajuk Mabahis fi Ilmi Al-Qiraat, karangan seorang ulama yang berasal daripada Saudi, merupakan seorang pensyarah di Universiti Qasim di Saudi. Jadi pada bulan lepas skrin kita tak keluar. Jadi kita hanya sembang-sembang pada bulan lepas. Pada bulan jadi yang terakhir tu 15 hari 18 hari bulan 5 lah pengajian kita yang terakhir yang kita mengambil bacaan. So pada hari ini kita akan sambung untuk bacaan kita yang seterusnya. Dari sudut bacaan, kita membaca buat masa ini kita membaca imam yang ketiga, Imam Abu Amr Al-Basri. Ini merupakan imam yang ketiga. Abu Amr Al-Basri, perawinya yang pertama ialah yang bernama As-Susi. Ini imam yang ketiga, perawinya yang pertama ialah bernama As-Susi. Ad-Duri, Abu Am, As-Susi. Ini perawi yang kedua. Ad-Duri ini perawi yang pertama. Ini perawi yang kedua, As-Susi. Okey, kita flashback balik kita tengok sikit, flashback balik, kita ingat balik. Ilmu qiraat ni merupakan salah satu disiplin ilmu dalam pembacaan Al-Quran. Kalau orang belajar ilmu tajwid tu, kalau saya boleh buatkan ilmu tajwid tu, kita katakan satu bulatan lah. Bulatan ni kita katakan ilmu bacaan Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang belajar ilmu tajwid, yang belajar baca-baca Quran tu, dia hanyalah, kita boleh nisbahkan lebih kurang dalam hanya 5% sahaja daripada ilmu bacaan Al-Quran. Itu yang tuan-tuan belajar lah, ilmu tajwid tu. Dalam lebih kurang 5% saja. Banyak lagi bahagian-bahagian yang lain. Ini keseluruhan ni kita katakan ilmu qiraat. Qiraat ni maksud dia bacaan. Bacaan-bacaan. Maksudnya Quran tu boleh dibaca dengan berbagai bentuk wajah bacaan. Serupa macam kalau contohnya kalau kita belajar fiqh. Kalau tuan-tuan belajar fiqh, maksudnya panggil tok guru, dia ngajar betul-betul, kita ngajar, kita mengajar dalam mazhab Syafi'i je. Satu mazhab Syafi'i, kemudian satu pendapat aja kita belajar. Tapi kalau datang untuk guru, dia boleh mengajarkan dalam mazhab Syafi'i tu ada berapa pendapat A, pendapat B, pendapat C. Macam saya ngajar kitab bab salat Jumaat tu,
Kita ambil semua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Orang ni kata gini, orang ni kata gini, orang ni kata gini. Itu baru satu mazhab. Banyak ada pendapat dia. Kemudian kalau kita belajar besar lagi, Tok Guru boleh ngajar, dia cerita pula mazhab Maliki bagaimana, mazhab Hambali bagaimana, mazhab Hanafi bagaimana, mazhab yang lain yang kecil-kecil, yang besar 4, mazhab yang kecil, pandangan masing-masing, hujah masing-masing. Maka cara kita berfikir, cara kita mengetahui hukum fiqh, nas yang kita ketahui itu, maka lebih luas. Kita pun lebih berlapang dada dalam ilmu fiqh. Begitu juga dalam ilmu bacaan Quran. Kalau fiqh ni dia khilaf. Kalau belajar fiqh tu dia khilaf ulama. Maksudnya khilaf boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kalau betul dapat 2 pahala. Kalau fiqh. Kalau salah pun dapat 1 pahala. Itu kalau dalam fiqh. Tetapi dalam pengajian ilmu qiraat dia tak ada istilah begitu. Ilmu qiraat ni memang semua betul. Yang namanya qiraat mutawatirah. Ni kita belajar ni lah. Qiraat mutawatirah. Jadi semuanya betul. Dia tak ada pahalanya 2, 1 tak. Sebab semuanya betul. Cuma sama ada kita belajar ataupun kita tak belajar. Itu aja. Okey. Qiraat itu sebagaimana kita terangkan balik, dia ada yang dinamakan sebagai qiraat 7. Itu disebut sebagai qiraat sab'ah. Kemudian dia ada dinamakan sebagai qiraat 3. Jadi 7 campur 3 ni dia jadi 10. Bersamaan dengan 10. Ini disebut sebagai qiraat 10 kecil. Disebut asyarah sughra. Kemudian yang kita sedang ambil bacaan sekarang adalah terus namanya qiraat 10. Qiraat 10 yang besar. Asyarah kubra. Yang 7, yang ni daripada nama dia Tariq Asy-Syatibi. Yang ni 3 ni nama dia Tariq Durrah. So yang 7 dengan 3 ni kita dah ambil dah bacaan dia. Syatibi kita dah ambil, kita dah baca. Durrah pun kita dah ambil. So asyarah sughra, 10 yang kecil ni dah habis dah kita baca. Sekarang ni kita sedang membaca daripada qiraat 10 yang besar. Nama dia daripada Tariq Tayyibah. Ni tariqnya Tariq Tayyibah. Tayyibah. Namanya Tariq Tayyibah. Tariq Tayyibah. Ataupun orang sebut Tariq Ibnul Jazari. Asyarah kubra. Sekarang ni kita berada dekat 10 ni lah. Okey, kemudian imam qiraat tu ada 10. Bila katakan qiraat 10 tu sama ada yang kecil ataupun yang besar, dua-dua. Sama ada kecil besar ni, 10 orang ni, orang dia sama. Dia disusun, orang dia sama. So 10 yang besar ni ada 10 orang imam. Okey, baru kita pergi dekat slide ini balik. Okey, 10 orang imam tu siapa dia? Kita buat flashback balik. Namanya yang pertama ialah Nafi'. Kecil je kat ujung tu kan. Itu imam yang pertama. Tak apa, kita flashback balik. Imam yang kedua namanya Imam Ibnu Katsir. Imam yang ketiga Imam Abu Amru Al-Basri. Sekarang ni kita tengah baca pada Abu Amru Al-Basri. Abu Amru Al-Basri imam yang ketiga. Yang keempat Imam Ibnu Amir. Yang kelima Imam Asim. Yang keenam Imam Hamzah. Yang ketujuh Imam Al-Kisai. Yang ke-8 Imam Abu Ja'far. Yang ke-9 Imam Yaqub. Dan yang ke-10 tak muat kat sini. Yang ke-10 dia ada imam nama dia Khalaf. Khalaf Ashir. Khalaf Ashir. Okey. Sekarang ni yang kita baca sekarang ni, imam yang ketiga ni, sekarang ni duduk kat sini. Abu Amru. Kita nak baca ambil yang ya ni. Kat sini. Sekarang ni yang kita baca dekat sini. Sekarang kita tengah membaca dekat sini. As-Susi. Bacaan dia. Mazhab dia kita katakan Tariq apa ni tadi? Tayyibah. Tayyibah ni lah yang dikatakan sebagai 10 yang besar. Asyarah kubra. So kita sedang membaca qiraat asyarah kubra. Tariq dia Tariq Tayyibah. Kita dah sampai kepada imam yang ketiga. Imam yang ketiga Imam Abu Amru Al-Basri. Imam di Basrah di Iraq. Perawi yang pertama ialah Ad-Duri dan yang kedua ialah As-Susi. So sekarang ni kita sedang membaca perawi yang kedua. Maksudnya yang meriwayatkan bacaan daripada Imam
Abu Amru al-Basri. Imam yang ketiga di Basrah. Dia kalau Iraq ni dua yang besar. Satu Kufah, satu Basrah. Kufah ni dia lagi besar kota dia dibandingkan dengan Basrah. Kalau kita boleh contohkan macam Kufah ke Basrah tu lebih kurang dalam 400 km jarak di antara dua dia. Kita boleh katakan macam pusat yang besar pentadbirannya, kalau kita katakan KL itu Kufah, Shah Alam tu ialah Basrah. Tapi jarak dia jauh, dan ulama' lahir banyak di Kufah. Yang menyusun Tariq Tayyibah ni, 10 besar ni, seorang ulama' nama dia Ibnu Al-Jazari. Ibnu Al-Jazari ni orang Kufah. Di belah sana. Dia bermula daripada Ibnu Mujahid Al-Kufi juga. Di sana. Okey. So kita nak ambil bacaan. So bacaan Susi ni macam mana bacaan dia? Kita tengok surah Fatihah. Dia punya bacaan dia yang pertama pada perkataan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ni dia boleh dibaca dengan 3 wajah. Boleh baca dengan 3 wajah. Disebut sebagai nama istilah dia idgham kabir. Idgham kabir ni apa dia? Idgham maksud dia memasukkan. Kabir maksud dia ada huruf pertama, huruf yang kedua tu sama ataupun hampir-hampir sama ataupun ada sejenis yang sama. Dalam surah Fatihah ni dia ada 2 huruf. Ar-Rahmanir Rahim, sini huruf mim. Dia bertemu dengan huruf mim. Dua-dua huruf ni berbaris. Apabila berbaris, nama dia idgham kabir. Kemudian depan 2 huruf ni dia ada mad asli. Ar-Rahmanir Rahim, hi tu, haya tu. Jadi dia boleh dibaca dengan 3 wajah. Dekat haya ni, hi ni, dekat ya ni boleh, dekat ya ni boleh dibaca dengan 3 wajah. Boleh dibaca dengan 2 harkat. Keluar garis pula. Boleh dibaca dengan 2 harkat, 4 harkat ataupun 6 harkat. Dekat hi. Haya hi ni, mad asli ni. Kemudian dia berjumpa dengan mim pertama. Kemudian dia ada mim yang kedua. Maliki. Kan? Maliki. Gitu. Jadi mim yang pertama ni dia jadi mati. Mati. Kemudian mim yang kedua dia bagi atas. Jadi dia akan jadi terus 2 huruf ni digabung, dia akan jadi sabdu bagi atas. Itu yang di sini. Hi itu 2 harkat. Him. Bila mim pertama tu mati, mim kedua tu baris, maksudnya hurufnya adalah 2 huruf yang sama. Jadi dia jadi bersabdu. Jadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ma dia pula dia baca dengan pendek. Dia tak baca dengan panjang. Dia baca sini idgham kabir dia, dalil dia dari Thayyibah. Ni kita katakan sebutkan mazhab Thayyibah ni. Tariq Thayyibah ni setiap satu tempat wajah bacaan tu dia perlu ada dalil. Jadi kalau orang kita belajar ilmu qiraat ni adalah dalil dia. Imam Ibn Al-Jazari disebutkan izal taqa khattan muharrakani mislani jinsani muqaribani adghim bi khulfi turi wasusima. Masa saya belajar ni kena ngapal lah semua matan tu. Kena duduk dalam kepala. Bila kita exam je, bila exam subjek qiraat, dia tebuk 30 juzuk. Terus dia kata, contohnya senang tuan-tuan, dia kata contoh surah Yasin. Okey, surah Yasin baca dengan riwayat Susi. Kita pun baca, kita pun baca wajah lain. Hati dalil, dia kata, bawakan dalil. Kita pun sebutlah idzal taqa khattan muharraka hati dalil. Setiap tempat tu syekh tu dia akan tanya, berhenti hati dalil. Berhenti hati dalil. Maksudnya dalam keadaan kita membaca, kita tahu dalil dia gini. Yang ni kat sini dalil ni. Ini dalil sini dia ni. Begitu kaedah kita baca. Lepas ni yang dia baca pula, tanya lain pula. Okey, baca riwayat ni pula. Al-Bazi pula. Nak tarik apa? Tarik Thayyibah ke? Tarik Durrah ke? Tarik Syatibi ke? Baca. Dia suruh kita baca. Hati dalil. Setiap mana yang berbeza dengan bacaan kita yang biasa tu, berubah je kita hati dalil.
Satu, hati itu bukan hati. Hati itu datangkan. Dalil, dalil. Kemudian syekh ni biasanya kebanyakannya kafif. Dia buta. Kemudian dia ada tongkat sebelah dia ni sini satu. Tongkat dia pegang gitu. Kita salah je. Wah, dia bagi tu. Tu. Jadi kita kena berhati-hati. Tangan kena standby gitu. Itu ada yang tunduk, ada yang tapi sebenarnya kita tak marah dengan syekh tu. Dia lepas kena pukul tu dia senyum-senyum gelak, walaupun biasalah bengkak-bengkak tangan tu, bukan ingat mana pun, kita pun ingat semua sekali. Kadang lupa tertukar, lambat jawab pun kena rotan, pop dia libah dengan tongkat dia tu. Tapi dia culture Arab Mesir lah, dia culture dia, benda tu dia jadi macam dia macam seronok kan. Dia jadi biasa. Tak berasa lah walaupun sakit-sakit dia Arab tu. Lepas tu orang habis tu, kalau Arab dia style, habis dia tanya turn kita tu, dia pergi pegang kepala syekh tu, dia cium dahi. Wah gitu, dia cium kepala syekh. Terima kasih dia tanya, macam tu. Yang datang culture dia gitu. Kalau kita dah biasa tu macam tu lah suasana Arab. Okey, jadi kat sini itu dalil dia. Kemudian pada Malik Yaumiddin tu dia baca dengan pendek. Malik Yaumiddin. So wajah dia macam mana? Ar-Rahmanir Rahim boleh? 2, 4, 6. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu yang pertama. Ataupun dengan 4 harkat, dia baca dengan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tu dua harkat. Itu gunnah. Itu idgham kabir dia tu. Ataupun dengan 6 harkat, dia baca dengan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Okay. So kalau kita buatkan garisan kat sini, kita boleh nampak bacaannya itu dia akan ada 2 harkat. 2 harkat, kemudian 4 harkat, 4 harkat, kemudian 6 harkat. Yang 3 ni dia akan bertemu dengan ada 2 dengung. Dengung 2 harkat pada tu. Sama ada 2 masuk 2, 4 masuk 2, 6 masuk 2. Maliki Yaumah tu pendek. Okey. Itu khilaf dia yang pertama. So ada 2 tempat lah sini. Sini 3 wajah dengan Maliki Yaum. Ini tempat yang pertama, idgham kabir, dan juga Malik Yaumiddin ni dia baca dengan pendek. Dalil dia Maliki nal zillan rawa. Tu kata Imam Ibnul Jazari. Okey. Kemudian pada waktu sirat dibaca dengan sad. Ihdinas sirat sad. Tak ada beza. Kemudian pada alaihim pun dia baca dengan alaihim juga. Tak ada beza. Tak ada alaihum, tak ada alaihimu. Macam maghrib tadi saya baca dengan riwayat Khalaf. Khalaf dia baca dengan alaihum. Lepas tu dia baca dengan ismam. Ihdinas sirat. Ismam. Lepas ni kita akan jumpa. Okey. So khilaf dia tak banyak. Ada 3 tempat dia. 1, 2. 2 tempat dia. Yang lain tu semua sama dengan sad. Okey. Saya baca, tuan-tuan ikut dekat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, kita ambil wajah yang 2 harkat dulu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Rahmanir-Rahim. Dia memang orang belajar buat kereta, gear tak pun masuk sangat kali pertama. Standard, tak masuk gear. Tekan clutch tu lepas, gigil kereta, mati, duduk balik nak kontrol dia punya clutch tu kan. Okey, kita try ambil 4 harkat pula. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Okey. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Dia 4 harkat. Tu 2 harkat. Maliki Yaum. Susah tu ada 3 tempat situ. Satu nak panjang tu, kemudian ada dengung 2 harkat, ma tu jadi pendek pula. Kita biasa baca panjang. So nak berlatih benda tu. Tak apa. Kita cuba boleh. Okey, kita cuba ambil 6 harkat pula. Ar-Rahmanir-Rahim
maliki yaumiddin. Okey, ma tu nampak dah pendek sikit tapi dengung dia hilang pula, kan? Okey. Okey, kita cuba ambil yang 6 harakat ni lagi mudah. Ambil 6 harakat, kemudian naik dengung 2 harakat, kemudian ma tu dipendekkan. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Dengung tak cukup 2 harakat. Sekali lagi. 6, 2, ma pendek. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh. Mesti kereta gegar lagi. Cuba lagi. Ma tu pendek. Maliki Yau. Maliki Yau. Tu 2 harakat. Maliki Yau. Okey ya? Okey, selagi 6, 2, mim pendek. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Payah kan? Tak apa, ngaji macam tu. Seni bacaan. Sekali lagi kita cuba 6 harakat. Sama-sama. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sekali lagi 6 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sekali lagi 6 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Lagi 6 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Cuba. 1, 2, 3. Ar-Rahman. Okey, jalanlah kereta tu. Masuk boleh jalan, alhamdulillah. Okey, situ, empat tu. Kemudian kita ambil terus ya, sambung dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. So itu bacaan riwayat yang kedua bagi As-Susi. Susi riwayat yang kedua kepada imam yang ketiga iaitu Imam Abu Amr Al-Basri. So dia beza dia ada pada idgham kabir. Ada 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Ma tu pendek, dengung dekat tengah-tengah tu 2. Itu kalau kita baca dengan sambung dengan wajah wasal. Tapi dia baca dengan khilaf. Maksudnya dengan khilaf kat sini, dia boleh baca dengan yang biasa, macam bacaan kita yang biasa, dan juga boleh dibaca dengan wajah idgham kabir. Maksudnya dibaca dengan yang biasa. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin pun boleh. Ataupun dia nak, kalau dia baca waqaf, selesai tu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tu hilang wajah idgham kabir tu. Cuma bila kita belajar ni, kita kena bawa keluar wajah-wajah yang rare tu. Supaya kita boleh baca. Okey, habis ni imam ketiga. So, apa beza dia? Sini kita belajar asyarah kubra, qiraat dari tarik Thayyibah.
Kalau dekat tarik Syatibi, qiraat yang 7 tu, dia ada juga idgham kabir. Okey, kita flashback balik tengok kat sini. Kat sini dia tulis ini 3. Tengok dengan 3 wajah ni dengan khilaf. Bagi siapa? As-Susi. Tarik dia tarik Taibah. Okey, kita tengok, kita back balik sini. Baru kita nampak balik. Ni Susi. Ni kita belajar tu. Dia baca hanya dengan 3 wajah sahaja. Nampak? Dia tak ada dengan wajah khilaf. Maksudnya apabila Susi baca daripada qiraat 7 yang kecil, dia hanya ada wajah idgham kabir. Tak ada, bukan dengan khilaf. Dia ada 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Itu je. Tetapi kalau dekat Asyarah Kubra, dekat Taibah, dia ada wajah lain. Wajah yang bacaan biasa pun boleh dibaca. Itu yang disebutkan apabila qiraat 10 besar tu, wajah dia lagi banyak. So kita nampak beza. Sini Syatibi, dekat tu Durrah, wajah dia, dekat Taibah, wajah dia semakin banyak. Alright. Okey, kita terus tengok ni tadi. Susi. So habis bagi Imam Abu Amru. Dan Imam Abu Amru ni, imam yang ketiga ni, dia ada 2. Dia 2 orang perawi. Perawi yang pertama dan juga perawi yang kedua. Kalau dekat Taibah ni, qiraat 10 besar ni, dia 2-2. Sama ada namanya Ad-Duri, perawi yang pertama, ataupun perawi yang kedua. Dua-dua ni ada wajah idgham kabir. Berbeza dekat qiraat 7 yang kecil yang kita belajar dulu. Kalau yang kecil ni dia hanya seorang je yang ada baca dengan idgham kabir. Yang ni Ad-Duri daripada Syatibi, dia tak ada wajah, 3 wajah kat sini. Dia hanya ada pada As-Susi je yang baca. Sebab dekat sini kata Imam Syatibi, wadunakal idghamal kabira wa qutbuhu Abu Amrin al-Basriyu fihi tahaffala. So matan tu kena hafal. Kalau tidak kena ketuk dengan tongkat. Okey, habis kat situ. Kita pergi imam yang ketiga habis. Kita pergi kepada imam yang keempat. Imam yang keempat ialah Ibnu Amir Asy-Syami. Ini imam yang keempat. Ibnu Amir. Perawi dia yang pertama ialah Hisham. Hisham ni perawi dia yang pertama. Kalau dia dari sudut rumus dia lam. Lam tu rumus bagi Hisham. Bacaan dia macam mana? Apa beza dia dengan bacaan kita? Bagi imam yang keempat, Syami. Syami ni di Syam, di sebelah Syria sana. Imam Ibnu Amir ni, Abdullah bin Amir ni, dia dalam 10 orang imam ni, dia merupakan satu-satunya imam yang diriwayatkan dia lahir ketika itu Nabi SAW masih ada lagi. Kebanyakan imam-imam yang lain, mereka ni golongan tabi'in, tak sempat dia lahir jumpa dengan Nabi. Tapi Ibnu Amir Asy-Syami ni, Abdullah bin Amir ni, dia lahir ketika mana Nabi ada lagi di Madinah. Tapi dia tak sempat jumpa. Sebab masa dia kecil, dalam 2 tahun, 3 tahun Nabi wafat. Disebut sebagai muhadram. Tapi dia merupakan antara imam 10 tu yang paling tua, yang paling senior dia. Tapi dia ni termasuk golongan tabi'in, tak sempat jumpa dengan Nabi. Disebut sebagai muhadram lah. Sebab dia hidup sezaman dengan Nabi SAW. So perawi dia yang pertama ialah bernama Hisham. Apa bacaan dia? Beza dia dengan bacaan kita? Hanyalah pada satu tempat aja. Dia hasful alif. Sini dia baca dengan Malikiyau Middin. Tempat lain tak ada. Lain semua sad, akhirnya sirat alaihim. Tak ada beza. Okey, kita ambil bacaan Hisham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Habis. Tu perawi yang pertama kepada imam yang keempat. Itu bernama Hisham an Ibnu Amir Asyami. Asyam. Okey, kita pergi kepada perawi yang kedua. Perawi yang kedua dia bernama Ibnu Zakwan. Ini perawi yang kedua kepada imam yang keempat. Imam Ibnu Amir Asyami. Tarik dia kita baca dengan tarik Tayyibah. Qiraat 10 yang besar. Apa beza dia? Dia sama maksudnya. Maksudnya Imam Ibnu Amir dia mengajarkan 2 orang anak murid dia. 2 orang perawi dia. Dia ni kita tak boleh kata dia anak murid, perawi. Perawi ni ada yang direct ambil daripada imam. Yang sini istilah dia imam. Ibnu Amir ni istilah dia imam. Dalam ilmu qiraat istilah dia imam. Yang sini Ibnu Zakwan ni istilah dia rawi ataupun kita katakan riwayat ataupun rawi. Bahasa Melayu kita sebut rawi lah. Kalau Arab dia kata riwayah. Riwayah Ibnu Zakwan an Ibnu Amir. Maksudnya riwayat ataupun kita sebutkan rawi. Daripada yang belah sini ialah imam. Periwayat ni dia tidak semestinya anak murid kepada imam. Gitu. Sebab penyusunan siapa yang susun benda ni, yang ni disusun oleh asalnya disusun oleh Ibnu Mujahid, disambung dengan Imam Syatibi, diteruskan dengan Imam Ibnu Jazari. Mereka menyusun tu dengan mengambil kira perawi ini adalah susu galur daripada anak anak-anak murid imam tu. Ada yang direct di perawi ini adalah anak murid kepada imam. Contohnya bacaan kita Hafs an Asim kan. Hafs dia memang dia betul mengambil bacaan direct kepada Asim. Itu anak murid. Dia periwayat dan dia juga adalah anak murid kepada imam. Ada tempat-tempat yang lain dia bukan anak murid. Anak murid kepada anak murid. Kadang 1 lapis, kadang 2 lapis sebab lepas itu. Sebab itu dia tak sebut anak murid, dia sebut rawi ataupun periwayat ataupun riwayah. Sebab apa berlaku begitu? Disusun oleh ulama-ulama. Sebab Ibnu Mujahid dia melihat dari sudut perawi yang nak dipilih adalah seseorang yang mempunyai beberapa kriteria. Disebut sebagai al-ikhtiyar fil qiraat. Dia ada beberapa kriteria, ikhtiar, pemilihan. Dia nak tengok anak-anak murid dia ni ramai, generasi pertama, 2, 3, dia nak ambil yang paling ramai anak murid. Maksud anak murid dia tu, dia ramai anak murid. Dia ada banyak anak murid dia. Bukan yang anak murid yang hanya ada, dia ngajar satu masjid je. Contoh bahasa kita mudah macam tu lah. Maksudnya dia nak ambil yang anak murid dia ngajar satu Selangor. Ada 40 buah masjid. Kalau macam katakan generasi yang pertama dia ada anak murid tapi ngajar satu masjid je, dia tak nak. Jadi Imam Ibnu Jahid dia tengok cara anak murid dia betul-betul yang ramai anak murid. Mungkin generasi kedua ketiga dia ngajar dengan 50-60 buah masjid. So ini lebih afdal. Sebab itu dia tak jadi anak murid. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, dari sudut umur pula. Dia nak pilih periwayat terawi tu. Dia nak ramai perawi-perawi tu. Ada yang hebat-hebat tapi umur pendek. Ngajar 3-4 tahun mati. Kan? Jadi tak apa berbaloi. Jadi dia nak ambil betul anak murid ataupun periwayat dia yang umur yang panjang. Itu kriteria yang dilihat. Kemudian dia tengok juga dari sudut kriteria ilmu yang dia kuasai. Maksudnya dia bukan ambil daripada macam ni kita katakan Ibnu Zakwan, bukan dia ambil daripada Ibnu Amir saja. Dia tu belajar daripada Ibnu Amir, riwayat tu dia ambil wajah-wajah, tetapi tok guru dia ramai berpuluh. Macam Nafiq tu dia kata aku ambil daripada 70 orang guru ambil, yang dibaca 30 sampai 70 orang ulama dalam kalangan tabi'in dan sahabat dia ambil banyak. Yang maksudnya periwayat atau iman dia pilih itu dia banyak tok guru, bukan satu je tok guru. Kalau kita tengok macam kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dia tak baca dengan Hafs, dia baca dengan qiraat Ibnu Katsir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itulah imam mazhab kita, dia baca macam tu. Cuma kita tahu dengan tak tahu je lah. Tetapi kenapa tak Imam Syafi'i itu jadi imam qiraat? Tak, dia tidak dikenali sebagai imam qiraat. Dia kenali sebagai imam fiqh. Sebab apa dia imam fiqh? Minat kecenderungan dia tu belajar semua ke arah fiqh.
Walaupun dia belajar juga ilmu qiraat, dia tahu. Tapi dia tak berguru ramai. Tak banyak guru dia, riwayat-riwayat dia tak ambil. Dia memang minat fiqh, dia belajar fiqh banyak. Ha. Sebab itu, maka dia dikenali sebagai imam mazhab. Berbeza dengan disiplin ilmu qiraat. Maka start daripada imam, periwayat, memang kalau kita baca sejarahnya, hidup dia ni berpuluh tahun duduk dengan Quran aja. Pergi jumpa Tok Guru itu baca ini, jumpa Tok Guru ini baca ini, jumpa Tok Guru ini baca. Hidup dia, maka dia ni lah yang menjaga bentuk wajah-wajah bacaan Al-Quran. Kita pada hari ni pun ada. Pada hari ni ada ni ngaji pagi, yang pergi ngaji Tok Guru sana. Ngaji pun Quran sama je. Tengah hari pun ngaji dengan Tok Syekh itu pula. Petang jumpa Ustaz ini. Malam Isya talaki dengan ini. Itu ada zaman tabi'in. Mereka ni lah yang menjaga Al-Quran. Zaman kita ni pun ada orang macam tu. Ada pula orang yang minat fiqh. Pergi kuliah maghrib, masjid sana belajar fiqh. Minatlah fiqh. Masjid sini belajar fiqh. Dia minat ngaji bab-bab fiqh. Dia memang minat fiqh. So, kecenderungan tu berbeza. Betul ya? Syurga ada berapa pintu? Syurga dia adalah 8 pintu kan. Jadi, kita nak masuk syurga tu ikut mana-mana pintu kita boleh masuk. Sayyidina Abu Bakar je boleh masuk semua pintu kan. Jadi, manusia ni Allah Ta'ala ciptakan berbeza-beza. Sebab itu orang yang minat Quran, dia akan hidup dengan Quran. Banyaklah kalau kita baca tentang fadilat Quran tu kan, tak apa teruskan Quran. Ada orang minat fiqh, tak apa terus belajar. Cuma kita kena seimbangkan. Tapi kecenderungan tu dia akan ada. Dalam kalangan ulama' pun begitu. Ulama' yang minat tasawuf, kita tasawuf. Yang minat bab hadis kan, hadis ya kan. Dia tidak dikenali. Okey. So bacaan Ibnu Zakwan ni tadi dia hanya hazful alif. Supu je. Kita ambil bacaan dia. Kita ambil. Disebut bacaan kita ni, bacaan ifrad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuma real tu dia berhati-hati. Kita jangan baca dengan R-E-L. Itu real. Macam real kereta api pula. So kita kena betulkan R-I-L. Ghairil. Ghairil. Real. Jadi imalah. Kalau real tu dia dah imalah. Lebih fasih, afsah dengan ghairil. Kalau ghairil dia dah imalah. Kurang fasih lah, bukan salah lah kata kan. Tiba-tiba baca ghairil tak boleh jadi imam. Tak, bacaan tu okey. Cuma fasih ni tu. Ni nak level tinggi sikit lah. Ghairil pun okey. Jangan tak bunyi. Tak bunyi dia ada dua masalah. Mic rosak ataupun tak keluar suara kan. Biar ada bunyi kan. Tapi untuk lebih kemas, ghairil. Okey. Kita ambil terus imam yang kelima. Habis imam yang keempat. Imam yang kelima, Imam Asim. Inilah imam bacaan kita yang biasa. Imam yang kelima. So perawi dia yang pertama ialah Syu'bah. So bacaan dia biasalah. Maliki Yawmiddin, alaihim, ihdinas sirat dengan sad. Okey, kita ambil bacaan dia. Ini perawi yang pertama. Asim ni dia ajar dua-dua anak murid dia. Syu'bah dan juga Hafs, bacaan dia sama. Okey, kita ambil bacaan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita pergi laluan azan. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin muslimat, hadirin hadirat kasih sekalian ya. Kita ambil sikit lagi. Kita habiskan imam yang kelima. So kita dah ambil dah perawi dia yang pertama bernama Syu'bah. So surah Fatihah dia standard biasa, tak ada beza. Maksudnya Asim ni perawi dia yang pertama, perawi dia yang kedua ialah Hafs. Hafs an Asim ni perawi yang kedua. Ni bacaan kita biasa.
pada imam yang kelima. Tariq dia tariq thayyibah. Qiraat 10 yang besar. Okey. So hafs ni bacaan biasa je lah. Tapi sebenarnya kalau nanti lepas ni kita akan masuk surah-surah yang lain, hafs ni sebab biasa tuan-tuan kita biasa kebanyakan kita baca dengan tariq Syatibi. Kalau kita baca dengan tariq Thayyibah ni, tariq Ibn al-Jazari Thayyibah ni, hafs ni bacaan kita biasa yang dirawat perawi nama hafs ni dia aja wajah saktah. Fil ar yang ada hamzah dia akan berhenti. Ada hamzah dia akan berhenti. Banyak hamzah. Dia ada saktah, dia panggil saktah. Dia ada saktah munfasil yang terpisah, saktah pada al, pada syai. Nanti kita akan jumpa lah lepas ini. Ada sebenarnya bacaan hafs. Kalau orang yang gerti dia boleh baca. Bacaan hafs juga, hafs, tapi baca dengan saktah. Sebabkan kita hanya belajar sikit aja, maka kita tak biasa dengar. Nah dia ada yang daripada tariq Thayyibah, qiraat 10 besar. Kalau 10 kecil dia tak ada wajah saktah. Riwayat apa? Riwayat hafs. Dia adalah beberapa beza tempat. Serupa juga apabila kita baca dengan saktah pada mimar qadina kan. Kalau kita baca dengan Syatibi, tarik qiraat 10, qiraat 7 yang kecil, situ memang kita kena wajib baca dengan saktah ketika mana? Ketika bacaan wasal. Kena ingat tu. Dia kadang-kadang keliru dekat situ. Baca wasal, memang kita niat baca wasal, maka kita wajib dengan saktah. Mimma raqadina hadha kan. Itu kita nak baca wasal. Tapi kalau tuan-tuan nak baca Yasin, nafas pendek, mimma raqadina, kita memang niat nak wakaf kat situ. Mimma raqadina, berhentilah. Hadha, tak ada masalah. So kena faham situ, berkeliru. Buku-buku, kitab-kitab pun kalau tuan-tuan tengok, saya tengok dia disiplin ilmu ni kena belajar, kena ada tok guru. Tok guru belajar betul pada kitab besar, Ummahatul Kitab baru kita jumpa. Tuan-tuan kau tengok kitab-kitab bahasa Melayu, kebanyakan dia tak tulis saktah tu ketika wasal. Dia hanya tulis saktah 4 tempat tu. Dia kata, kita kena baca 4 tempat ni wajib saktah. Dia tak cerita pun. Sambung ayat tu tak habis. Wasal, ketika wasal. Tapi kalau tuan-tuan nak baca wakaf aja. Memang raqadina. Macam air wajah juga. Kita nak berhenti. Air wajah. Relax. Minum apa? Qayyimah. Boleh. Tak ada masalah. Syatibi. Tapi memang kita nak berhenti. Kan? Nak berhenti. Tapi kalau kita nak baca wasal, memang kena saktah. Tapi kita orang Melayu tu dia, memang kodina ni jaga elok. Ni memang kena saktah. Seolah-olah tak ada wajah lain. Tu dia kena mengaji tu. Kena belajar ilmu qiraat elok. Belajar tajwid tu kadang-kadang dia goyang dalam situ. Tak apa stabil kefahaman tu. Sebab kebanyakan orang Melayu kita tajwid dia tak dijelaskan dengan baik. Kalau tuan-tuan buka kitab Arab, Ummahatul Kitab begitu jumpa gini. Saya pun dulu serupa macam tu juga, tak faham sebenarnya. Tapi dah terlaki dengan tok-tok Arab ni dah kena banyak kali dengan tongkat dia tu stabil sikit kan. Kalau tidak stabil juga. So dia memang ada beza. Okey, kita ambil bacaan hafs ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So habis dari sudut adab kita membaca, bacaan ni kita ambil ni disebut sebagai bacaan
Ifrat. Ifrat tu satu. Perawi. Dia ada satu lagi nama dia bacaan jamak. Bacaan jamak tu dia akan kumpul beberapa orang rawi sekali jalan. Itu lagi pening lah. Baca ifrat ni lebih mudah. Kalau bacaan jamak tu dia kena dah expert sikit. Ni macam beginning lah, untuk beginning. Okey. Kemudian ni imam yang kelima. Kemudian imam yang keenam. Imam yang keenam ni kita perkenalan lagi sikit. Imam Hamzah. Dia ada dua orang perawi dia. Yang pertama bersama Khalaf. Ini yang saya baca maghrib tadi. Khalaf. Khalaf ni, Imam Hamzah ni dia terkenal dengan wajah saktah. Itu yang Qul a'udzu birabbil falaq. Kan? Qul a'udzu saktah. Min syarri ma siqin idza waqab. Siqin idza saktah. Kalau hafs pun ada. Itu saya kata hafs pun dari tarik tayyibah ni, qiraat 10 besar ni dia ada. Sidin idza hafs juga. Boleh dibaca dia wajah saktah. So dia Asim tadi orang Kufah. Hamzah ni juga al-Kufi. Dia ada 3 orang tu. Imam yang akhir 3 ni. Asim, Hamzah, Kisai. 3 orang ni. 3 orang ni Kufah. Al-Kufiyun disebut. 3 orang ulama imamnya. Imam daripada Kufah. 3 orang ini Hamzah. Hamzah ni dia banyak wajah saktah, dan dia juga ada wajah imalah. Imalah pun dia banyak. Wadduha wallaili idza saja. Saja tu dia tak ada saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Situ nakal pula. Dia boleh 2 wajah. Minal ula. 2 wajah. Dia ada nakal dan juga saktah. Nanti kita masuk surah nanti kita akan tengok. Okey, bagi kalau Hamzah ni, dia beza dia ada hazaf alif, Malik Yaumiddin satu tempat, dan dia ada wajah Ishmam. Ishmam macam saya baca maghrib tadi. Dia tak baca dengan sad ihdinas sirat. Dia tak baca dengan dia baca dengan huruf zai. Ismam tu Ishmam zai. Disebutkan dalam matan dia as-sirata masirata zin khulfan ghala kaifa waqa wasadu kazaid dhafal awwalu qif. Tu matan dia, matan taibah dalam taibah. Maksudnya dibaca huruf sirat tu, sad tu ditukar kepada huruf zai. Ihdinaz zirat. Zirat. Pertama tukar kepada huruf zai, tapi bukan dengan huruf zai. Bunyi huruf zai. Huruf zai yang diishmamkan. Ishmam zai, tapi muncung. Kalau zai, dia tarik. Tapi dia tak nak tarik, dia suruh muncung. Ihdina zirat. Jadi bunyi dia, apabila dimuncungkan zai itu, seolah-olah bunyi huruf zo. Jadi kalau orang dengar, bunyi ihdina zirat. Sebenarnya huruf zai. Zai yang dimuncungkan. Itu disebut sebagai wajah ishmam. Kalau orang tu dia baca dengan Hamzah tanpa diishmamkan, dia baca dengan zai aja, itu merupakan salah satu wajah bacaan yang syazah. Dia tak ada riwayat itu. Maksudnya wajah bacaan yang macam-macam ni mereka ambil betul-betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang mereka ambil daripada Nabi ajar begitu. Nabi ni antara kelebihan dia tu, dia boleh bercakap, berbahasa, mengajar mengikut kepada kesesuaian suku kaum kabilah yang datang. Mari orang Kelantan dia belajar ikut Kelantan, kecek Kelantan lah. Mari orang Terengganu makan ikan kan. Orang KL saya KL, orang utara kan Kedah. Hampir mana saya Kedah. Nabi ada kelebihan. Jadi Quran yang dia ajar tu bersesuaian dengan suku-suku kaum tu. Dia boleh ikut. Nabi itu datang. Sebab tu Nabi dia minta jumpa dengan Jibril, minta supaya Jibril kata pada Nabi, minta lagi Allah Taala, sehingga boleh dibaca dengan tujuh wajah, tujuh huruf. Dia kata unzilal Quran ala sab'ati akruf faqra'u ma tayassara minhu. Quran itu, bacalah Quran itu dengan mana-mana wajah daripada tu 7 huruf. Sini perkataan 7 itu, sabak huruf itu sahabat tak tanya Nabi, Nabi pun tak terangkan sahabat. Ulama-ulama selepas zaman tu duk balah apa maksud 7 huruf tu. Balah tu dalam kitab-kitab
dalam kitab-kitab ulum ni sampai 40 pendapat. Ada kata 35 pendapat. Nak terangkan maksud 7 tu. Ada sudut bahasa lah, sudut lahjah lah, dia sudut dialek lah, dia sudut arahan lah, macam-macam. Tapi mudah dipahami dah kepelbagaian. Macam kita lah sebut 7. Macam kita kata, jauh tu, 1000 batu. 1000 tu bukan maksudnya 1000. 1000 tak nak bagi tahu banyak. Arab ni digunakan istilah 7 tu menunjukkan salah satu, cara menunjukkan banyak. Sahabat pun tak tanya. Nabi pun tak terang. Sebab dia berada pada zaman itu, mereka faham. Oh, jauh tu. Nak jauh, tak sebut jauh dia tu. Itu 1000 batu tu. Bukan 1000. Maksudnya mungkin lebih lagi. Tapi nilai 1000 tu menunjukkan banyak. Begitu juga. Mudah nak faham begitu. Okey, insya-Allah bacaan Hamzah ni kita akan ambil pada pengajian kita akan datang. Dia baca ismam dan dia ada alaihum. Dia baca alaihum, dua-dua tempat alaihum. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahuma fina syaqiyyan wa lam matruda wa lam mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Yang tadi semalam juga.